Saudara bertanggungjawab bukan saja membina profession dan keluarga, membina tamadun. Dan tamadun itu tegak dengan keyakinan, dengan nilai dan dengan ilmu tinggi. Saya nak mulakan ringkas saja, iaitu tentang MARA, ITM, UITM. Itu punya sejarah yang tersendiri. Penubuhan universiti ini bukan dalam susur galur biasa. Ia tercetus dari ledakan semangat dan tuntutan rakyat. Terutama rakyat yang merasakan diri mereka tersisih di sebuah negara merdeka. Walaupun Melayu, Bumiputera majoriti, tetapi perasaan keresahan kerana menganggap tidak punya ruang dan peluang yang cukup. Jadi ada, kalau ikut ungkapan kata marhum Malik bin Nabi, seorang pemikir Islam dari Algeria, dia kata, dia tercetus dari inner struggle of conscience. Dari hati nurani meledak kerana menuntut peluang hak supaya dapat menikmati arti kemerdekaan. Saya di antara pengkritik dasar ekonomi baru. Bukan kerana matlamat dia itu tidak wajar, tidak. Masa Tun Razak almarhum melontarkan idea ini, hasrat beliau ialah untuk mengurangkan kesenjangan dan memberikan ruang dan peluang kepada rakyat, terutama Melayu Bumiputera. Kita tidak begitu berhasil dalam banyak bidang. Tapi dalam bidang pendidikan, mobiliti sosial itu berlaku. Dan di sini ada kejayaan yang nyata dari dasar ekonomi baru. Dan kalau kita lihat dari segi kesannya, dampak dari kejayaan ini adalah dari ITM dan UITM itu sendiri. Jadi pemimpin mahasiswa dan tenaga pengajar harus ingat ini. Dan saya terkesan kerana Menteri Pendidikan sudah kali nampak fokus dalam bidang kecemerlangan, fokus dalam bidang, dalam talimat ringkas pada saya, dia melahirkan keprihatinan tentang upah yang diperolehi, yang juga disebut oleh Naib Chancellor tadi. Jadi kita punyai pimpinan di Kementerian Pendidikan Tinggi yang punyai kerangka pemikiran yang cukup sesuai untuk memenuhi tuntutan pendidikan tinggi ini. Tetapi yang saya nak tekankan di sini ialah, kalau kita tahu ada sejarah dia sendiri, ada pembentukan penubuhan ini bukan kerana perancangan di atas, kerana tuntutan rakyat di bawah. The inner struggle of conscience rakyat. Maka yang menuntut dan yang mengajar tentunya harus ada perasaan yang sedemikian. Harus ada perasaan pemikiran bahawa ini pusat kecemerlangan. Tapi harus tahu bahawa kewujudannya itu punya sejarah yang tersendiri. Suara denyut rakyat yang susah. Suara denyut rakyat yang mau menikmati, mengecapi maksud kemerdekaan. Dan merdeka itu bukan untuk memperkayakan segelintir kecil. Merdeka itu artinya rakyat terbanyak itu menikmati kemerdekaan. Ini perbedaannya. Kalau sudah lihat, saya dalam Madani ini melontarkan asakan yang kuat kepada elit penguasa yang menggunakan kuasa untuk membolot kekayaan, yang menganggap jawatan Perdana Menteri dan Menteri itu berarti memperkayakan kroni sanak saudara. Saya asak, bukan saja bantah tindakan ini, tetapi pemikiran ini harus dirombak. Dan anak-anak mahasiswa harus tahu bahawa untuk kita mengetahui apa arti merdeka,
Dan apa arti sejarah struggle of conscience? UiTM ini bermakna harus membawa paradigma baru, pemikiran baru, supaya ada letak maksud akhlak dan nilai. Bahawa kuasa, kedudukan, profesionalism dan ilmu adalah untuk adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Dalam maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Pendidikan itu akhirnya membina adab. Sebab itu Madani, maknanya din, adyan, perjanjian Madinah, Nabi Muhammad SAW, Madinah Fadilah oleh Al-Farabi, dan tamadun. Ya. Saudara bertanggungjawab bukan saja membina profession dan keluarga, membina tamadun. Dan tamadun itu tegak dengan keyakinan, dengan nilai dan dengan ilmu tinggi. Jadi ini mukadimah dia. Ya, untuk mengingatkan kita tentang jawab ini. Soalan lain yang disebut itu biasalah. Saya kebetulan Menteri Keuangan, pergi mana pun meminta uang. Kerja saya. Dan saya kena dengar dengan sabar. Baru ini doktor kontrak mengeluh, tidak cukup dan tidak diberi pengiktirafan. Jadi kita terpaksa keluarkan dengan sokongan sudah Khalid semua dalam Jemaah Menteri, kita tambah 1.7 bilion ringgit. Untuk 4,800 orang kumpulan pertama. Ya. Kita warisi masalah. Dia orang nak minta kita selesai semuanya tahun ini. Tak mungkin. Kerana kekangan keuangan. Apa peruntukan untuk UiTM keseluruhannya? 2.6 bilion ringgit satu tahun. Bukan jumlah yang kecil. Untuk pembangunan sekitar 1.7 bilion. Sebab itu saya bagus sebagai menteri dengan KSU sebelah saya. Jadi saudara, tapi itu tidak masalah. Kerana itu tanggungjawab. Tanggungjawab kami pimpinan mencari supaya jangan ada kebocoran, jangan ada ketirisan, jangan ada orang ambil kesempatan dalam kontrak itu sakau. Kalau kita boleh betulkan ini, saya percaya negara ini makmur dan mampu kita selesaikan masalah. Tapi kita kena bermula dengan apa yang disebut tata kelola atau governance. Seperti mana pernah saya sebut, ya, kalau orang tanya apa Anwar cita-cita, saya kata saya nak tunjuk bahawa ada orang Melayu, ada orang Islam yang boleh mentadbir dengan bersih dan dengan cekap dan tidak menyakau duit rakyat. Dan mudah-mudahan dengan perkataan ini saya mohon kerjasama dengan anak-anak. Ini maksud saya kalau yang disebut oleh Naib Chancellor tadi tentang Madani begitu. Ada Menteri si Khalid sebut tentang dialog Madani di banyak universiti wujudkan. Dia maksudnya begitu supaya menanam ini the struggle of conscience, kesedaran ya, bahawa pendidikan itu untuk meningkatkan kefahaman, nilai dan bertanggungjawab untuk membangun tamadun. Tamadun tidak dibangunkan semata-mata dengan semangat atau dengan ilmu ya, ataupun dengan kemahiran dan kecakapan, tetapi dengan keseluruhan iltizam untuk mengangkat martabat insan itu sendiri. Termasuk dalam bidang keilmuan, teknologi, sekarang ini dengan digital ekonomi dan lain-lain. Jadi inilah yang saya harap mendapat kerjasama dengan anak untuk kita bangunkan Malaysia Madani. Jadi walaupun saya di Universiti Malaya, pejabat PKPM tu susah nak dapat di Universiti Malaya. Jadi masa itu Tan Sri Arsyad Ayub bagi kemudahan di pejabat KPITM, Kesatuan Pelajar ITM di Jalan Osman. Jadi kita sering ke sana. Jadi masa itu saya beritahu si Khalid, kita banyak jumpa pelajar-pelajar daripada Hotcat. Takat itu je, saya tak tambah. Baik, tapi yang mendorong kita apa? Ya, kita masa itu ya mungkin tidak terlalu
canggih ulasan kupasan. Tetapi cetus dari semangat menuntut perubahan. Kita lihat kerajaan sudah bertapak. Tapi kemiskinan Melayu masih parah. Sehingga berlaku peristiwa Baling 1974 seperti saya tahu ya. Saya kena tangkap maksudnya. Tetapi kerana kita kurang mengerti mengapa dalam keadaan begitu, keadaan pekebun getah, kecil getah itu sangat parah, sangat memakan pun susah. Jadi itu yang menyentuh kita. Kemudian kelaparan tanah. Masalah pembalakan. Jadi isu-isu juga isu rasuah walaupun pada masa itu saya akui tidak separah sekarang. Tetapi isu-isu itu diangkat oleh mahasiswa. Tetapi di selain itu memahami isu-isu semasa, kita juga mulai memahami keperluan mendalami Islam. Mengapa kita yang sudah merdeka masih terperangkap captive mind yang diulas oleh Profesor Hussein Alatas, captive mind in development studies. Kita fikir, menilai kita semua mengikut acuan Barat. Saya tidak mewakili satu sosok yang menentang Barat semua, tidak. Saya mengambil sikap yang lebih terbuka. Dan kadang-kadang dengan puak-puak yang ekstrim Islam ini, saya ada masalah. Kerana mereka itu mengambil satu sikap yang bagi saya melampau. Kerana banyak pengalaman Barat itu yang harus kita timbul. Yang tidak bertentangan dengan Islam. Tapi kita harus membuat penilaian yang lebih teliti. Jadi itu ada yang disebut assertion, to reassert faith and values. Kita cuba memperkukuh semula keyakinan kita dan nilai kita. Kerana walaupun kita merdeka, acuan pemikiran kita terlalu Barat. Yang indah Barat, yang hebat Barat, sejarah Barat. Orang tidak kenal sejarah Islam. Masa itu Ibn Sina ke, Ibn Rushd ke, itu langsung terpadam dari pemikiran kita. Ya. Seolah-olah modern itu hanya datang dengan Barat. Maka ada beberapa kupasan awal pada masa itu. Muhammad Natsir, Indonesia. Kemudian Hussein Alatas. Saya ingat lagi tulisan dia 1961. The Reconstruction of Malaysian History. Bahawa modern dan kemajuan itu tidak hanya datang dengan Barat. Sejarah Kesultanan Melayu Melaka itu hebat. Sejarah Johor Riau. Saya kena sebut Johor Riau sebab kali ini orang Johor. Saya tak sebut ni malah lah. Kemudian sejarah Kesultanan Terengganu atau Fatani. Kita lahirkan ulama-ulama besar yang tidak masuk dalam kurikulum pendidikan kita sama sekali pada masa itu. Tidak ada anak-anak muda yang terdidik pada masa itu yang tahu siapa Syekh Daud Abdullah Fatani atau Syamsuddin Sumatrani atau Nuruddin Ar-Raniri atau Hamzah Fansuri atau Raja Ali Haji yang memukan pemikir-pemikir besar kita. Jadi ini yang saya katakan, satu ledakan semangat baru kita, ada kekuatan kita, ada hebatnya dari budaya Melayu. Ya. Sejarah Melayu sendiri itu tidak dibaca, tidak diketahui. Kerana dianggap itu hanya bidang khusus sastra Melayu klasik. Jadi ini saya ingat kepemikiran pada masa itu yang disebut kesedaran Islam di tanah Melayu yang menggesa anak-anak muda mempertahankan identiti dia. Identiti Melayunya dan identiti Islamnya. Mengapa saya katakan Islam itu penting? Kerana kalau Melayu tanpa Islam, dia tanpa nilai. Ya. Dan Melayu tanpa Islam itu, dia menjurus kepada, menurut pandangan Profesor Naqib Al-Autas, dia mungkin membawa kepada perkauman yang sempit. Kerana Islam yang memberikan wajah Melayunya dan mempertahankan sejarah kekuatan budaya Melayunya, termasuk saya sebut tadi kerajaan-kerajaan Melayu, dan meletakkan garis kekuatan akidah dan akhlak sebagai orang Islam. Saya sebut tadi sedikit lagi tentang reconstruction of Malaysian history yang ditulis pada tahun 60-61. Itu Hussein Alatas cuba menyatakan bahawa modern itu tidak dengan datangnya Inggeris. Modern itu
harus dilihat dari segi tradisi ilmu sebelumnya. Dan ini kalau kita baca Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu, Naqib Al-Atas kemudian 10 tahun kemudian membawa kupasan yang sama. Ini membetulkan, saya kata, corak pemikiran kita. Kalau kita kata kita negara merdeka, pemikiran kita terlalu barat. Kita merdeka, tetapi acuannya sepenuhnya itu ditentukan oleh orang asing. Dan ini tidak berlaku dengan sendiri. Karena kalau sudah baca minit pembentukan College Melayu oleh Stanford Raffles, itu dia kata supaya kita lahirkan anak-anak Melayu yang cerdik sebagai kerani-kerani, tetapi warna kulitnya itu sawo matang, hatinya, jiwanya itu Inggris. Seperti mana sudah tahu tentang Snook Hugronje di Indonesia. A great scholar, by the way, ya. Jangan kita pandang remeh, tengok kita, Snook Hugronje ini bodoh, kafir. Ini pun masalah kita juga. Cuba baca, dia kupasan mendalam. Dia tulis tentang Mekah and the later part of the 19th century. Dia pergi menyamar sebagai Abdul Rafa, duduk di Mekah. Kahwin dengan orang Jawa. Sehinggalah dikenal pasti oleh pemerintah Mekah, diusir keluar. Ya. Jadi, bila dia study, mengkaji, meneliti keseluruhannya, kemudian menulis Mekah and the later part of the century, dan juga The Alchemist, 2 volume, dia boleh baca pemikiran orang Melayu dan bagaimana boleh asingkan Melayu daripada Islam. Itu strategi dia. Itu yang disebut kemudiannya Ethical Policy 1901 di Indonesia. Jadi ini saudara yang saya kata yang menyebabkan kita rasa bangga dengan budaya Melayu kita, dengan sejarah kita dan dengan semangat Islam yang baru dipemuda. Tapi ini tidak bermakna semuanya acuan itu. Kadang-kadang dia terjurus terlalu barat, ada yang terlalu ekstrim. Jadi sebab itu kita kena jaga kesederhanaan yang disebut dalam Al-Quran, ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. So that we maintain the equilibrium between man and nature, faith and values, spirituality and the worldly aspects of life. Okay. Baik.